Selamat pagi Cikgu Ellen. Okey. Um, Cikgu. Okey. Ya, ya. Terlebih dahulu saya nak selaku pentadbir sekolah, saya nak mohon maaf pada Cikgu Ellen. Dalam tempoh Cikgu sibuk dengan PDPR ni, saya terpaksa panggil untuk Cikgu kita bincang mengenai penyertaan murid untuk panitia bahasa Inggeris secara online untuk PDPR ni. Boleh Cikgu Ya, cikgu. Ellen beri sedikit data berapa penyertaan murid? Boleh. Okey, tak ada masalah cikgu. Okey, terima kasih cikgu kerana sudi panggil saya untuk membentangkan ni lah pendapatan daripada PDPR. Ya. Cikgu kalau ikutkan saya sebagai cakap hanya sebagai guru kelas lah. Keseluruhan data saya tak dapat lagi, cuma daripada kelas saya yang saya mengajar iaitu tahun 6B, 5A dengan 3B. Okey, kalau daripada data yang saya dapat sepanjang daripada PDPR sekarang yang phase 3 dengan yang sebelum-sebelum ni, memang penglibatan murid dalam PDPR sangat-sangat minimum, kurang. Okey, kurang respon daripada semua pihak. Saya pun bertanya dengan kelas Cikgu Yati pun sama. Kami mengajar tahap 2, terutamanya yang tahap 2, memang kurang memuaskan. Okay, penglibatan murid itu kurang memuaskan. Kalau cikgu tengok daripada data saya tahun 6B, hanya 25% sahaja yang terlibat online. Itu pun tak menyeluruh. Maksud saya mereka hanya kata snap gambar, hantar dalam macam bentuk dalam WhatsApp sahaja. Yang selebihnya memang tak ada respon. Tapi macam yang Cikgu Zariha cakap tadi, modul mereka hantar, tapi kalau kita cek dari segi hands-on kerja buat mereka, memang tak menyeluruh. Maybe saya punya pendapat, ya, saya sebab mungkin bahasa Inggeris ni satu subjek killer. Okey, itu yang punca utama mereka tak mahu nak begitu melibatkan dirilah, sebab kita pun tengok dalam grup-grup WhatsApp lain bagi subjek yang mudah, contohnya macam muzik, seni, penglibatan mereka kadang-kadang kita tengok orang yang tak masuk dalam grup untuk penglibatan waktu BI, especially teras lah cikgu, atau pelajaran teras, penglibatan mereka tu minimum sangat-sangat berbanding dengan subjek elektif. Okey, mereka suka yang kerja-kerja yang mudah macam mewarna. So yang easy saja mereka nak melibatkan diri. Even yang tak muncul dalam grup ni, muncul pula dalam grup tu. Itu yang tak kami sebagai cikgu BI rasa sangat sedih lah. Sebab murid ni dia pilih subjek. Ataupun tak tahu, tak kira dia pilih cikgu ke atau dia pilih subjek. Mainly saya rasa dia pilih subjek. Okey, sebab BI ni dalam kelas pun kita terpaksa guide everything. Bila dah muncul PDPR macam ni, bagi mereka itu satu kejutan. Dan kadang-kadang guidance mereka dalam kelas membaca ke everything, cikgu kena spoon feed, menyuap semuanya. So bila kita buat sendiri, saya rasa penglibatan tu sangat-sangat kurang. So dari segi kelas 5A, sebab dia kelas A, kelas saya 57%, 57% untuk 5A, dan 3B lebih kurang 40%. Itu pun yang selebihnya kita tak nampak. Okay, ada sometimes waktu PDPR berjalan mereka tak berlibat sebab parents mereka bawa handphone, ada yang inform saya lebih awal. Orang kata akan hantar pada waktu. So saya tunggu sahajalah cikgu. So okay, ada cikgu soalan cikgu nak tanya? Okey, ada tak usaha-usaha daripada panitia bahasa Inggeris ni, sebab tadi cikgu Len cakap killer dan murid berminat dengan aktiviti santai. Ada tak usaha-usaha yang dibuat oleh panitia bahasa Inggeris ni memastikan walaupun dia subjek killer tapi dia masih menarik? Ada tak usaha-usaha yang dibuat? Sebenarnya banyak usaha yang kita buat, tapi keberkesanan tu kita tak nampak lagi cikgu. Tapi dari segi pemantauan dalam kelas, kami selalunya tak bagilah, kalau PDPR ni kita tak bagi sesuatu yang sangat susah untuk mereka. Kita tahu level budak kita macam mana. So kita permudahkan latihan dalam bentuk yang boleh mereka buat. Kita buat cara macam tu. So kita tak bagi benda
even dalam kita punya BI pun dia ada parts-parts yang murid berminat untuk buat. Okey. Okey, yang Cikgu Helen cakap tu, yang part-part murid berminat tu, saya nak tahu tu. Yang tu menarik tu. Contoh macam mereka tak suka nak tulis ayat-ayat panjang. So kita bagi aktiviti macam fill in the gap. Okey, mengisi tempat kosong. Di mana kertas soalan yang kita bagi ada provide dengan jawapan dan penjelasan kita. So waktu PDPR kita kena pergi menjelaskan semua. I mean kita have to translate. Okey, cikgu dalam bentuk macam tu. And then kita banyakkan gambar. Sebab kita tengok basic kelemahan budak kita adalah vocabulary ataupun perbendaharaan kata. So budak kita memang lack of perbendaharaan kata. So kebanyakan projek yang kita adakan tu, kita kalau boleh biar budak kenal perkataan dahulu sebelum dia kenal phrases dan sebelum dia kenal sentence. So itu cara yang kami dalam panitia BI pun dah merancang, di mana kita nak pelbagaikan projek kami lah dalam perancangan strategi kami. Kami nak perbanyakkan gambar dan bagi budak buat. Satu contoh yang saya pernah buat projek based work dalam kelas, murid memang suka buat. Dia memang suka hands on projek di mana ada creativity. Dia lebih berminat untuk bentuk dalam bentuk lagi satu yang I-Think cikgu, dalam bentuk I-Think tu map. Dia nak buat dia dalam bentuk mana dia boleh buat, dia cari collection, lekat, project work lah, especially dia suka buat kerja macam tu. Bagi tahap 1 lah. Tahap 2 pun memang kan buat project work yang tu mereka ada minat lebih berbanding menulis. I mean lebih kepada yang berfokuskan kertas soalan. So dari segi BI tadi berpandukan projek ni murid minat, ada tak cadangan daripada panitia untuk memberi sedikit hadiah atau imbuhan kepada murid dalam tempoh PDPR ni? Sebab kalau benar-benar macam tu, ketua panitia salurkan kepada guru besar, insya-Allah guru besar akan cuba sediakan satu peruntukan. Ya, of course, personally cikgu BI memang ada bagi cikgu. Dalam kami memang promise untuk bagi. Personally, semua cikgu, rata-rata semua cikgu, tak kira, kebanyakannya memang kami terpaksa nak menarik minat mereka, kami memang bagi. Memang bagi dalam kelas, apa yang buat penglibatan penuh pun kami bagi. Macam kelas saya, every month saya ada seorang yang saya akan select yang completekan kerja saya sepanjang bulan. So every month dia nak bersaing. So persaingan tu adalah cuba Cikgu Evan selaku ketua panitia dapat kumpulkan data berapa kos sebenar, contohnya PDPR 3.0 ni, berapa kos sebenar untuk sekolah salurkan kewangan untuk dalam bentuk hadiah. Sebab kita ada peruntukan, contohnya kita ada wang zakat boleh guna untuk hadiah-hadiah macam ni. Jadi kalau kita ada duit banyak tapi kita tak salurkan, sayanglah. Jadi Cikgu Evan selaku ketua panitia bincang dengan panitia nak dapatkan satu kelas untuk bahasa Inggeris berapa. Contohnya 100 ke 50 ringgit ke. Jadi kita darab dengan berapa kelas, kita boleh sediakan benda tu. Boleh cikgu. Nanti saya akan bincang dengan cikgu-cikgu dalam panitia BI untuk dapatkan bagi tahu kat cikgu lah. Wawarkan benda tu pada murid-murid. Boleh sebab contohnya macam Cikgu Wan cakap tadi, kerja projek. Contohnya kerja projek, maknanya kita boleh tengok final projek dia. Dari final projek tu kita ambillah, jangan ambil seorang, mungkin kita ambil banyak orang, 5 orang. Jadi dengan penyertaan ramai tu, rasa-rasa pelibatan murid secara online lebih. Idea cikgu tu memang bagus untuk memastikan dalam bentuk kerja projek nak pastikan murid berminat. Selain daripada itu, ada lagi idea-idea lain yang memastikan murid terlibat secara online. Online cikgu. Online tu sebenarnya kurang cikgu, tapi mereka mau buat. Cuma kita saluran kita hanyalah online. Tapi kerja buat mereka tu hanyalah gunakan apa yang ada. So kita boleh gunakan barang recycle as long dia mengenal perkataan. Untuk bagi dia cari barang-barang tu, dia kumpul,
dia namakan, labeling boleh cikgu. So kita just salurkan benda tu tapi biar mereka buat project work tu secara hands on di rumah. Tapi sebab kebanyakan PDPR ni online budak kita macam yang Kak Zariha kata tu line memang masalah. Penggunaan telefon bimbit mereka pun kurang, so resources untuk gunakan aplikasi internet ni memang kurang. So kalau boleh kita hanya salurkan maklumat melalui online tapi hands on tu dari mereka. Maksudnya mereka buat projek tu di rumah. Tadi Cik Irfan cakap sekitar 25% saja murid yang terlibat secara online kan. Adakah Cik Irfan dah puas hati dengan 25% ni? Tak pernah puas hati cikgu. Patut usaha-usaha sekurang-kurangnya naik 5% lagi ke? Ada tak usaha-usaha yang boleh berkongsi dengan saya? Yang seperti yang saya kata tu lah cikgu, dia memilih cara kerja tu cikgu. Dia kalau kerja tu senang untuk dia buat, mereka akan libatkan diri. Kalau mereka pilih kerja tu kita bagi yang susah, memang penglibatan mereka kurang sangat-sangat. Tapi rata-rata kelas macam 6B ni memang bukan daripada sekarang, daripada dulu lagi memang perangai mereka macam tu. Okey. Attitude tu kadang-kadang kita tak boleh nak ubah cikgu. Walaupun dalam kelas kita sebelum ni kita tegur pun memang kita tak nampak. So saya pun sampai buntu dah nak buat macam mana. Just tak adakah cikgu rujuk kepada guru-guru penantian lain? Macam mana kita nak timbulkan satu menarik minat murid ni, memastikan online ni. Mungkin belajar dari penantian seni ke, dia buat macam mana? Contohnya tak adakah macam kita gabung dengan penantian lain ataupun guru-guru sekolah lain, satu inovasi ke macam mana? Ya macam cikgu kata inovasi tu boleh lah cikgu, tapi masalah yang kami semua bukan BI saja, rata-rata cikgu memang menghadapi masalah yang sama. Semua komplain memang dia ikut kelas cikgu, dia ikut murid juga. Betul. So kalau dia sebab rata-rata kadang-kadang kami keluar daripada kelas tu pun bila berbincang, isu yang sama juga dibincangkan. Mereka malas untuk buat kerja, mereka kurang memberi respon. So kita tengok feedback tu semua rata-rata sama. So kami pun nak ubah karakter tu satu benda yang susah untuk kita nak ubah. Tapi itulah kata dia memilih subjek. Dia tak mau nak buat kerja yang susah. Dia tak mau nak peningkan kepala murid. Especially kelas yang B lah cikgu. Dia tak mau nak menyusahkan kepala otak dia. Dia akan buat benda yang mudah saja untuk dia. Itu attitude. Attitude tu yang saya rasa kita perlu cari idea untuk ubah. So saya pun macam cikgu kata, kita patutlah duduk berbincang dengan semua panitia macam mana kita nak ubahkan attitude budak kita untuk membudayakan budaya baru. Di mana mereka boleh kita boleh ubah sikap mereka untuk membudayakan dengan cara pembelajaran. So maybe kata kita have to plan satu motivasi ke kita nak bagi karakter budak tu. Sebabnya kita perlukan banyak motivasi cikgu untuk budak-budak kita. Sebab mereka duduk dalam kawasan pedalaman, maybe parents mereka seorang yang sibuk ke. Satu lagi dari segi kita tengok background mereka, kalau beza dengan budak bandar ya. Pengalaman saya mengajar di sekolah bandar dan luar bandar ni, kita dapat beza cikgu, mentality parents. So kalau macam tu macam sarana PIBG, kita patut educate parents dulu. Okay. Motivasi kepada waris dahulu, kemudian benda tu kita pergi secara itu. Kalau kita pergi cara macam tu, kita akan ada nampak keberkesanan bila ada budak kita lebih bermotivasi. Kita tengok sikap mereka di sini ni memang berbeza cikgu, jauh berbeza dengan pelajar di bandar. So okay, dari segi gadget, murid-murid kita tu ada tak contohnya murid kita memang tak ada gadget? Maksudnya handphone tak ada. Ada yang memang tak ada langsung, yang tak ada WhatsApp pun ada. Tapi yang ada pun mereka banyak ke arah yang berbentuk games cikgu. Permainan. Okey. Permainan mereka pandai. Bila cikgu sebut game, saya tertarik tau. Bila cikgu sebut game,
Uh, sebenarnya dalam game tu kemungkinan cikgu boleh aplikasi game tu sebagai untuk menambahkan pembenaran kata. Contohnya tak kira lah apa game, mungkin word cikgu puzzle boleh, word buat walk, quiz ke, puzzle kan, daripada perkataan-perkataan game tu untuk menambah pembenaran kata. Sebab murid memang minat game. Ya cikgu, saya memang buat dengan live worksheet pun ada cikgu, puzzle live worksheet, ya jenis-jenis macam drag and drop, pergi tarik letak, tu jenis macam tu mereka berminat. Yang tu pernah lah buat, yang tu pun satu cara jugalah, live worksheet yang tu. Live worksheet pun ada. Kita kadang-kadang kita dah wujudkan grup WhatsApp, sebenarnya dia ada live chat dalam bentuk Telegram. Maybe kalau itulah kata, kalau penglibatan mereka bagus, kita boleh gunakan aplikasi Telegram untuk buat live chat dalam tu pun ada juga cara. Cuma macam saya kata tadi, buat dalam WhatsApp pun mereka kurang kenap. Kita nak implementkan satu benda baru pun takut. Saya dipahamkan sekolah atau penelitian bahasa Inggeris dia ada channel YouTube sendiri kan. Kalau macam cikgu bahasa Inggeris gunakan channel YouTube tu sebagai satu kita pernah menambah bahan untuk channel kita tu, rasa sangat bagus tu. Rasanya channel boleh berkesan, tapi kita nak tengok, maybe saya akan bincang dengan members dalam grup untuk nak salurkan satu maklumat dulu. Kita tengok dia punya support dia berapa banyak. Maybe kalau support dia tu memberangsangkan, maybe kita boleh plan out lebih banyak lagi lah cikgu. Ya. Kita boleh sebagai satu trial cikgu untuk nak tengok support budak macam mana. Ya, betul. Terima kasih cikgu sebab saya ucapkan berbanyak terima kasih pada panitia bahasa Inggeris kerana sudi berkongsi idea, dan insyaAllah dengan apa yang kita buat hari ini, peningkatan daripada 25% penyertaan secara online, saya harap ada peningkatan dan sekolah pun memberi sokongan dari segi kewangan, dari segi tenaga, tak ada masalah. Jadi saya harap ada peningkatan. Terima kasih. Okey. Terima kasih cikgu. Thank you.